Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sambung satu topik yang seterusnya, iaitu inqita'u damil haidhi qabla tulu'il fajri. Tadi kita bahas berkenaan dengan putusnya darah haid selepas fajar, selepas subuh. Maka bila seorang perempuan itu haid, kemudian terputus darah haidnya itu selepas subuh, maka tidak dianjurkan dan tidak disuruhkan kepadanya berpuasa. Sekarang ni kalau terputus darah haid itu sebelum fajar, lagu mana pula? Makna contoh pukul 5, pukul 5.30. Subuh 5.45, 5.30 berhenti. Macam manakah puasa? Dia perlu puasa ke tidak? Maka dia pun sebut wa idza qata'a damuha damu al-mar'ah ataupun damul haidhi. Apabila terputuslah oleh darah seorang perempuan yang haid, wa tahurat wa taharat, dan sucilah ia perempuan itu qubailal fajri, sebelum daripada fajar. Okey. Wa nawat sauma ghadin, dan berniatlah ia perempuan tadi akan puasa esok hari. Kemudian fasamat, atah pada nawat. Kemudian puasalah ia perempuan tu. Maka jawab idza sahha saumuha, niscaya sahlah oleh fa'il puasanya, puasa perempuan tu. Sahlah sebab apa? Sebab dikhitabkan kepada dia puasa start daripada fajar sampai maghrib tidak ada darah haid. Maka dikhitabkan kepada dia puasa. Maka dia sempat berniat, kemudian berpuasa, puasanya itu sah. Kalau tak mari darah haid lagi lah. Kalau mari darah haid lagi, batal lagi. Itulah. Rayahnya wa illam taghtasil, meskipun tidak sama sekali mandi ia perempuan tu, walaupun dia tak mandi. Sebab bukan syarat sah puasa itu ialah suci daripada haid dan nifas. Bukan, silap. Bukanlah syarat suci bukanlah syarat puasa itu mesti taharah, mesti bersuci, mengangkat junub, mengangkat hadas, haid dan juga nifas. Bukan. Dia tak macam semayang. Semayang kena bersih diri dengan makna mengangkat hadas. Suci daripada haid nifas tu syarat wajib semayang. Kemudian dia pula kena bersihkan diri daripada hadas besar. Barulah sah semayang dia. Tidak berlaku pada puasa. Wa illam taghtasil illa ba'dal fajri, melainkan dia mandi itu selepas subuh. Tak apa. Tapi mandi tu kena lepas sembahyang subuh tu kena mandilah, sebab syarat sah semayang subuh itu ialah bersih diri daripada haid dan nifas, bukan sekadar suci tetapi mandi. Kal junubi ay wa dhalika athabitun kal junubi, seperti orang junub. Idza nawas siyama, apabila berniatlah ia orang junub itu akan puasa. Bila dia berniat berpuasa tapi dia tak mandi lagi, wahwa wawul hal keadaan bermula dia junub itu, wahwa junubun, junub ia khabar. Junubun tu khabar, huwa mubtada, bermula hal keadaan bermula dia junub itu junub. Yaghtasilu, sifat yang mandi ia junub itu, illa ba'da tulu'il fajri, selepas daripada terbit fajar. Kan dia bersuci sebelum fajar, jadi dia niat puasa. Tak ada dia mandi, dia pun subuh dah. Boleh tak puasa? Boleh. Cuma dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab sebut, hatta orang berjunub sekalipun, kalau berjunub, sunat untuk mandi sebelum subuh juga. Supaya apa? Supaya dia masuk puasa tersebut ketika subuh dalam keadaan suci. Dari sudut sunat sajalah. Wajib tidak. Fa inna saumahu saumal junubi, maka sesungguhnya puasa orang yang berjunub itu khabar sahihun, sah ia. Sebab apa sah? Kerana hadis. Li hadithi Aisyah, kerana berdasarkan hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ay Allahumma rdi anha, mudah-mudahan meridailah oleh Allah daripada Aisyah.
Qalat telah berkatalah ia ya Aisyah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi isim kana. Jumlah tu khabar kana yusbihu berpagi-pagi ia Nabi junuban khabar yusbihu. Dia adik-beradik asbaha amsa adha. Junub tu min jima'in ghairi ihtilamin daripada bersetubuh. Junub bersetubuh selain daripada mimpi basah. Maknanya dia sebelum subuh itu dia ada setubuh dengan isteri dia Aisyah lah. Kemudian dia bersubuh dalam keadaan berjunub. Junub daripada jima'. Lepas tu dia tak mandi lagi. Thumma yasumu. Kemudian berpuasa ia Nabi fi Ramadan pada bulan Ramadan. Pada Ramadan. Pada Nabi SAW, hadis ni muttafaqun alaih lagi. Hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Hadis sahih. Nabi SAW bersetubuh dengan Sayyidatina Aisyah sebelum subuh. Dan masuk subuh dalam keadaan ada junub. Iaitu junub daripada persetubuhan. Bukannya ihtilam. Bukannya mandi. Bukannya mimpi basah. Jadi Nabi SAW tetap teruskan puasa. Maka sebab itulah. Dan hadis tersebut, puasa tidak syarat untuk dia tu suci daripada junub ataupun haid dan nifas dari sudut mandi ya. Bukan dari sudut keluar darah tu. Keluar darah tu tak keluar darah pun panggil suci juga. Tak keluar darah tu syarat diwajibkan untuk puasa. Tetapi nak mandi hadas, nak angkat hadas haid dan nifas tu tak syarat ketika puasa. Kerana tidak disyaratkan bersuci ketika masuk puasa. Cumanya sunat untuk mandi sebelum subuh supaya masuk dalam keadaan puasa. Masuk puasa tu dalam keadaan suci. Begitu. Habis. Hal tusabu ala tarkil ibadati wallahu a'lam.